Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. Crossroads, I'm not at home in my own home, and I've
Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Alhamdulillah, selamat malam Malaysia. Kembali lagi kita bawakan tetamu kita yang pertama pada malam ini untuk kita membincangkan topik kita pada malam ini. Viral unboxing isteri dari perspektif Islam. Kita lalukan kedatangan yang berbahagia Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia, apa khabar? Dah sihat, ceria. Bila tengok Ustazah semangat tadi, jumpa-jumpa kita tadi kan. Ya. Semangat tak sabar kita nak berkongsi pada malam ni kan. Ya, betul. Sangat-sangat. Dan mungkin ramai lagi dekat luar sana. Hai, ni isu viral ni. Isu ramai tak tahu. viral. Semua orang sibuk diperkatakan kan. Yang inilah kita nak bincangkan. Tapi untuk permulaan ni, marilah kita jenguk-jenguk apa kata mufti kita. Ini baru-baru ini tular dalam aplikasi TikTok mengenai trend unboxing dalam kalangan pasangan pengantin baharu. Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Nur berkata, hubungan intim antara suami isteri haram didedahkan kepada orang lain. Sedangkan agama Islam amat menitik beratkan sifat malu dalam kalangan umatnya. Perasaan malu menurut beberapa hadis Nabi SAW dianggap sebagai anak kunci syurga. Jadi untuk permulaan ni, reaksi awal Ustazah mengenai situasi ini. Masya Allah. Bila kita dengar kan, yang terbayang kita adalah orang beli barang dan orang buka lah. Ya. Itu benda yang Selalu pertama kan. Kebiasaannya macam tu. Jadi bila kita dengar tentang isu unboxing ini, biasanya barang tiba-tiba jadi orang pula. Bertukar pula. Macam mana pula dia bertukar. Jadi bila kita dengar tu, mesti dalam kepala kita sudah membayangkan suatu benda yang negatif. Yang negatif tu datang dulu. Dan saya rasa tu yang jadi viral tu, Nadia. Ya, negatif dulu yang datangnya. Ni ada ucapan, ni nak tengok kata-kata kan. Kenyataan dikeluarkan oleh mufti, pandangan orang ramai pun ada juga. Inilah antara salah satu contohnya, dah dibelakan lah kan. Kita minta lah jauhkan. Okey, apa dia? Setiap permasalahan pastinya kita perlu mengenal pasti punca kenapa perkara ini boleh berlaku dalam kalangan keluarga Malaysia. Betul. Apabila kita nak tengok apa yang berlaku, saya rasa tidak lain dan tidak bukan. Pastinya benda ini berlaku kerana orang nak cari view yang tinggi, Nadia. Salah satunya. Siapa setuju? Siapa setuju? Boleh tulis dekat komen tu. Dekat Facebook ni. Kat Facebook kita tu, Selamat Malam Malaysia. Cakap Ustazah memang pun macam tu kan. Memang pun setuju sangatlah tu. Jadi ini benda utama. Punca utama ialah apabila kita buat sesuatu itu, hari ini kita semua dah jadi lebar, semua dah panjang lebar lah, bukan lebar sebab makan Jalur lebar. Jadi digital semua. Jadi bukan sahaja pihak, kalau dulu production yang dia akan hasilkan konten, tetapi sekarang individu. So bagaimana individu dia dengan tak ada modal, dengan individu ni tak ada platform, bagaimana dia nak tarik jumhur yang ramai, view yang ramai. Antara caranya ialah dengan buat sesuatu benda yang pelik, dengan buat yang suatu luar dari jangkaan kita lah. Betul lah, kita macam tak terfikir. Kalaulah kita buat benda tu, membuka pin di tudung isteri, tak ada siapa lah yang tengok. Betul tak? Benda yang sama. Buka pin saja kan. Tapi apabila digunakan satu trend, hashtag FYP yang mana perkara tersebut datang dalam bentuk yang macam tak logik lah, yang itu yang jadi viral. Dan tujuan punca dia, saya rasa tak lain dan tak bukan ialah untuk mencari view dan mencari perhatian orang. Kenapa pada zaman ini bukan sahaja orang kata orang yang bekerja, anak-anak kita ataupun remaja, betul tak? Ramai di luar sana yang nak cari ramai follower, jadi terpaksa membuat suatu trend-trend yang dapat perhatian kepada orang-orang pengguna-pengguna, user-user di dalam alam internet, saya rasa. Itu dia kalau kita dah kaji punca dia kan. Tapi inilah kita nak kongsikan pula sekarang ni kan, apakah kebaikan atau keburukan suami isteri tayang the most memorable time dalam media sosial ni. Ramai kadang rasanya saya ni kongsikan sikit je, tak ada masalah pun. Kita tak tahu kadang-kadang sikit-sikit kita tu terlebih-lebih lah pula. Betul. Macam manalah kalau boleh pencerahan daripada Ustazah. Kalau kita melihat kepada suatu perkara yang kita sebut sebagai benda yang sangat intim,
intim ataupun sangat-sangat rahsia di antara suami dan isteri, perkara-perkara begini memang suatu perkara yang akan mengundang apa? Suatu perkara yang akan mengundang fitnah. Ya. Macam sengaja minta netizen kecam kot. Kan? Ada macam tu. Sebab perkara-perkara ini, contohnya apabila kita suami dan isteri, Allah Subhanahu Wa Taala memang menjadikan suami isteri ni waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu benda basic, iaitu mana suami dan isteri memang dia ada kasih dan sayang. Dia ada cinta dan rindu. Begitulah kan. Suka pula. Indahnya. Ya Allah. Kan, yang bobok kahwin tu memang semua dia sweet belaka kan. Jadi, yang sweet tu tak ada masalah Tuan Nadir. Sweet tu tak ada masalah. Sebab itulah kecantikan Allah jadikan manusia dan kemudian ada melalui platform perkahwinan yang halal baik. Ya Allah, tak ada apa pun yang buruk. Tang buruknya mana? Tang buruknya apabila dikongsikan kepada publik. Umum. Kepada umum, kepada masyarakat. Yang mana di luar sana ada mungkin orang yang single, mingle. Depan Ustazah. Ya ke? Kan. Sedih lah kita. Itu memilih namanya. Terkena batai hidung lagi. Teruskan Ustazah. Okey. Tapi mungkin juga ada di luar sana kanak-kanak yang mungkin tak sesuai. Yang mungkin dalam minda dia ada pandangan yang lebih daripada apa yang ditayangkan. Dalam hati dia dan sebagainya. Dia bukan ada orang yang bercerai, orang yang menjanda, berduda 10 tahun, 20 tahun. Jadi, dia tak ada masalah, tetapi apabila dikongsikan secara umum di situlah yang akan membawa kepada fitnah. Dalam Islam ini, apa-apa sahaja perkara yang boleh membawa suatu pintu fitnah, kita akan tutup dulu. Nama dia pintu Sadduz Zara'i. Pintu Sadduz Zara'i. Biasanya dengan pintu Doraemon je kan? Ya, betul. Pintu suka hati Doraemon. Ni ada. Ada pintu juga. Nama pintu dia ialah kita menutup jalan itu supaya tidak berlaku perkara yang lebih besar lagi. Fitnah kepada masyarakat umum, fitnah kepada orang tu sendiri. Kan kita dah tengok ni sekarang orang tu nak saman malu pula. Sebab apa? Dia punya gambar dia semua dah di-viral, tersebar. Tapi kalau dah dipostkan kat media sosial, memanglah senang sangatlah orang sekarang ni boleh screenshot, boleh record lagi kan Ustazah kan, dah disebarkan. Kalau tak nak malu selalunya itulah orang kata jangan buat, tapi dah jadi macam ni kan. Terlepas. Tapi itulah dia kesan yang kita perlu tahu ya, kesan ni antara persoalan yang diajukan oleh penonton-penonton juga. Kesan perkara ini ke atas agama suami dan isteri dan nasihat Ustazah untuk pemuda-pemudi yang telah terlibat dan nak bertaubat. Masya-Allah. Okey. Baik. Apabila kita duduk di zaman ini Nadir, satu perkara yang sangat penting, macam mana kita berhadapan dengan satu virus yang nama dia virus COVID-19, yang dia beranak-beranak dan sebagainya, dia punya revolusi pula dia. Kita terpaksa ada shield, betul tak? Kita terpaksa pakai mask. Betul. Kita terpaksa suntik vaksin. Ini semua adalah satu prevention yang kita buat dari sudut menghadapi virus tadi. Begitu juga sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, tak kira kita lelaki ataupun perempuan, kita perlu ada shield ini. Shield apa? Shield yang mana kita ada pendirian kita. Bila kita tengok trend, dia bukan semua trend sesuai dengan umat Islam. Betul. Contohlah Nadir, saya pernah tengok antara trend yang mereka lakukan nak menunjukkan bahawa tandas tempat duduk tandas tu kan bersih sampai dia dijilat. Dia punya trend dia ataupun hashtag dia. Sebenarnya saya tak tengok Ustazah. Sebenarnya tak tengok kan? Setahun. Saya baru nak cakap 3 hari dia dah makan setahun. Nak katanya mungkin orang yang tidak ada agama lain mungkin ada yang kesesuaian dengan agama mereka ataupun pandangan mereka, tapi sebagai seorang yang Muslim, dan kita tengok pun yang buat memang semua yang bertudung kan, jadi ada benda yang sesuai, ada benda yang tak sesuai. Jadi bukan semua trend sesuai untuk kita pakai. Kita mesti kena ada kita punya stand kita sendiri. We stand for Malaysia. Maruah kita. So kalau kita rasa perkara itu akan menyebabkan maruah kita tercela, maruah keluarga
keluarga. Ini mak ayah pun dah bising dah ni, baby lah ni kan. Itulah ikut sangat trend macam tu kan. Anak tu pun dalam baru kahwin tiba-tiba bergaduh sana sini. Sebab apa? Perkara-perkara yang tidak menjaga maruah. Perkara ini tidak membawa, kalau kita tengok tadi ada beberapa pendapat ustaz dan ustazah yang mengatakan perkara ini terjadi dayus di antara Nauzubillah. Na'udzubillah min zalik. Tapi pada pandangan saya, Nadir sendiri dan sahabat-sahabat di luar sana, dia tidaklah membawa kepada dayus, tetapi dia membawa kepada tindakan tidak beradab. Ya. Orang Melayu ni kan, kita ni kan penuh dengan adab. adab, tata tusila. Ya Allah, Nadir, saya teringat. Tengok macam mana orang zaman dulu, selepas pada kahwin dia buat apa? Nadir tahu dia buat apa? Sebab Nadir belum kahwin. Tak ada pengalaman. Tak ada pengalaman. Okey. Dia buat Cina Tuan Nadir. Lepas pada majlis-majlis tu, nanti suami dan isteri kena basuh periuk. Dongang baju punya pengantin tu. Basuhlah periuk belanga semua tu, sental. Orang semua gelak kan. Itulah, kita orang dah penat daripada 3 hari dah sebab korang. Sekarang korang pula basuh. Nak katanya, subhanallah, zaman dahulu telahannya begitu. Maksud selepas kahwin, orang dah susah untuk kamu, orang datang untuk meraihkan kamu. Sekarang kamu pula berkhidmat untuk orang lain. Lagi pun untuk majlis kamu sendiri. Jadi zaman sekarang kalau kita tengok apa yang suami dan isteri itu, dia boleh, pasangan pengantin yang baru ni, dia boleh melakukan sesuatu yang mana orang boleh nampak nilai. Yes, pengantin. Ada value di situ. Yes. Value yang baik boleh mendatangkan manfaat dan syafaat kepada semua. Masya Allah, ada macam Masya Allah. Alhamdulillah. Ustazah, seronok perkongsian dengan Ustazah ni. Alah, sekejap sangat. Tapi Ustazah ada lagi. Nanti di segmen yang terakhir, kita akan buat konklusi Ustazah untuk topik malam ini. Ya.